Dan pelik laginya, pelik, satu orang penulis barat, Michael H. Hart tu, ni tuan-tuan baca karyanya ni, buku ni sudah lama keluar dah, ditulis oleh satu pemikir barat, Michael H. Hart. Dia tulis apa dalam buku dia, The 100 tu, 100 orang yang paling berpengaruh atas dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ashabul fadilah, tuan imam kita, tuan Bilal kita, ahli jawatan kuasa Masjid Al-Falah kita yang berkat ini, ibu bapa muslimin muslimat, baik yang berada dalam dewan solat ini kah, atau yang menonton secara live kuliah Mutiara Tasawuf Ibnu Athaillah kita malam ini. Pertamanya ibu bapa sekalian, syukur kepada Allah panjang lagi umur kita sehingga dapatlah kita menyambung pengajian kita malam ini setelah tertangguh tuan ya, kuliah kita hampir 15 tahun, agaknya lama, agak saya lah, kerana terasa lama sangat dah PKP ni. Jadi syukur ya Allah dapat menyambung pengajian balik pula ke rumahmu ya Allah, Masjid Surau ini. Dan malam ini nak memukadimahkan pengajian kita. Kita tidak membincangkan tentang tasawuf kuliah bulanan kita tu. Sebaliknya mengambil berkat masuknya Rabiul Awal ini, kelahiran Nabi SAW. Pertama ibu bapa sekalian, bila masuk bulan Rabiul Awal, inilah bulannya Nabi lahir. Walaupun ada khilaf di kalangan ahlus siyar, di kalangan ahli sirah, bilakah sebenarnya Nabi lahir. Ada yang kata 2 Rabiul Awal, jauh tu pandangan tu, 10 hari beza dengan 12. Ada pandangan kata 2 Rabiul Awal. Ada kata 8 Rabiul Awal pun ada juga. Ada yang kata 9. Bahkan dalam karya yang dianggap sebagai sirah moden paling lengkap di dunia dalam abad kini, dicetak dalam 20 juta naskah, diterjemah dalam 200 bahasa di dunia. Karya Sirah Ar-Rahiqul Makhtum itu, karya ini penulisnya Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri lebih cenderung memilih pandangan yang kata 9 Rabiul Awal. Maknanya kajian tentang Nabi lahir ni saja, yang kita nak sambut maulud bulan ni saja, luas perbahasan dia tuan. Jadi ada kata 2, ada kata 8 pun ada juga. Ada yang kata 9, bahkan mereka kata ini pandangan yang kuat. Tetapi pandangan yang masyhur di sisi ahlus siyar tak lain tak bukan hak kita pakai tu 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal. Makna bukan saja kelahiran Nabi pada 12 Rabiul Awal, jugalah kewafatan
kehormatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan ini juga. Dan kita tidak lupa, inilah bulannya Nabi jatuh sakit selama 12 hari. 12 hari sakit Nabi membawalah wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Soalnya ibu bapa sekalian, sebab apa agaknya lah ya, agaknya orang kenang, orang ingat, orang selawat, hidup sunnah, pakai serban, berbaring, mengiring, ambil wuduk, semua orang nak ikut macam Nabi, terutama kita lah orang Islam. Dan pelik laginya, pelik, satu orang penulis barat, Michael H. Hart tu, ni tuan-tuan baca karyanya ni, buku ni sudah lama keluar dah, ditulis oleh satu pemikir barat, Michael H. Hart. Dia tulis apa dalam buku dia, The 100 tu, 100 orang yang paling berpengaruh atas dunia. Ni kajian orang bukan Islam atas dasar disiplin ilmu. Dunia barat keluar satu buku, gempar pula bila keluar buku ini. 100 orang paling berpengaruh atas dunia. Dalam 100 orang tu, Nabi Musa ada, dianggap sebagai tokoh yang mendirikan ajaran sehingga menjadi satu bangsa yang dipilih, bangsa yang tinggi, iaitulah bangsanya Yahudi itu. Salah satu bangsa daripada Bani Israel yang 12 suku bangsa itu. Rubin, Syam'un, Lawi, Yehuda, Isakar, Zabulon, Gad, Ashir dan Naftali, Yusuf, Bunyamin tu. 12 suku bangsa tu. Jadi Musa ada juga dalam buku ni, ada. Dianggap sebagai tokoh. Dari sulbinya lahir bangsa-bangsa yang dianggap tinggi dalam dunia ni. Yahudi lah dianggap tinggi oleh sejarah dunia. Siapa lagi dia letak dalam buku tu? Dalai Lama. Hidup lagi Dalai Lama sampai sekarang. Pemimpin spiritual baginya Buddha tu. Dalai Lama ada lagi. Saya sempat tengok forum beliau tentang keamanan dalam YouTube tu, Dalai Lama. Siapa lagi dalam buku ni? Mahatma Gandhi. Diletakkan juga dalam 100 orang paling berpengaruh, ramai pengikut atas dunia. Mahatma Gandhi salah seorang. Ya, Mahatma Gandhi ni tuan-tuan, Buya Hamka pernah menukilkan dalam karyanya Lembaga Budi. Oh, karya Hamka ni banyak lah ibu bapa sekalian. Lembaga Budi, Lembaga Hikmah, Tenggelamnya Kapal Vanderwich, Di Bawah Lindungan Kaabah, Merantau ke Delhi, Ayahku Seorang Direktor. Oh, banyak. Hamka dia pernah memuatkan dalam karyanya Lembaga Budi. Nak cerita apa ni? Ni antara tokoh paling berpengaruh dalam dunia yang dimuatkan oleh Michael H. Hart tadi, Mahatma Gandhi. Macam manalah orang tak terpengaruh dengan Gandhi. Kenapa? Kezuhudannya. Ni mengaji tasawuf lah, bahasa Arab gitu. Zuhudnya maknanya dunia dia ambil tapi tawa tak berapa nak suka sangat, ambil juga tetapi tawa kepada dunia. Itu maksud zuhud. Ni kita dah belajar tasawuf ni dah 2-3 tahun dah di masjid kita ni. Jadi Mahatma Gandhi ni zuhud lah kalau nak terjemah Arab. Dimuatkan ceritanya dalam karya Hamka sehingga kita kata patutlah dia ni tersenarai dalam 100 orang tu. Apa kisahnya?
Dikatakan suatu hari Mahatma Gandhi dilihat oleh orang India berada dalam kereta api kelas ketiga. Kelas ketiga. Orang tengok, ada dalam gerabak kelas ketiga Mahatma Gandhi. Maka orang India tanya, tuan, kenapalah tuan naik kereta api kelas ketiga ni? Tidakkah tuan ni pemimpin India, seluruh tanah India dan jajahan takluknya berada di bawah tapak kaki tuan? Makna tuan patut naiklah hak sekian, hak sekian, hak sekian. Tiba-tiba kelas ketiga. Kenapa? Jawab Mahatma Gandhi, sebab tak ada kelas keempat. Pelik tu. Ulang sekali lagi Ustaz, saya ulang sekali lagi ya. Ditanya Gandhi tu, tuan, kenapalah tuan naik kereta api kelas ketiga macam kami ini? Jawab dia, sebab tak ada kelas keempat tuan. Apa awak naik kelas keempat? Sebab tak ada kelas kelima. Nampak tak? Ni kita panggil istilahnya Arabnya zuhud lah. Dia tak besar diri. Dia tak fikir nak selesa sangat, asal sama dengan orang lain cukup. Nak katanya kepribadian Gandhi ini menjadi satu kesan kepada jiwa terutama orang-orang India. Orang-orang India. Dan sejumlah besar pengkagum terhadap pendiri kesederhanaan ni Mahatma Gandhi. Banyak atas dunia yang kagum pada Gandhi. Pun begitu, Gandhi tidak dipilih sebagai orang nombor satu dalam buku ni. Dalam buku ni, 100 orang paling berpengaruh di atas dunia sejak dulu sampai karya ini ditulis pada tahun 80-an itu oleh satu tokoh sarjana. Di mana? Di United States, Michael Ishart. Tiba-tiba dia pilih orang nombor satu siapa? Muhammad bin Abdullah. Orang putih ni jujur dah. Walaupun bukan Islam, dari segi jujur dia tak ada. Orang putih ni satu benda, kalau menipu tu satu benda aib sangat. Jatuh maruah kalau menipu. Baik cakap betul. Ni perangannya orang putih tu. Dengan disiplin ilmu, dia tulis apa? Orang paling berpengaruh atas dunia dalam 100 orang ni ialah Muhammad bin Abdullah, seorang anak yatim dari padang pasir. Dari padang pasir. Tu yang saya nak tanya jemaah malam ni. Ni yang saya nak tanya jemaah kita malam ini. Yang saya anggarkan tak kurang 3,000 orang ni. Agak saya sampai ke belakang sana, agak saya ni. Saya nak tanya soalan apa dia? Kenapa Nabi kita dipilih nombornya 1? Bukan orang lain, tak ada banyak. Karl Marx, pendiri bagi ideologi Islam, komunis, mulhid, free thinker, yang mengarang kitab suci komunis, Das Kapital. Ada dalam 100 orang ni? Ada, tetapi tidak dipilih nombor 1. Moses, Prophet Moses, Musa alaihi salam, yang dikatakan pendiri sehingga terwujudnya Judaism, Yahudi itu, tetapi tidak dipilih nombor 1. Tak juga. Kenapa agaknya Nabi kita ni yang nak belajar maulud Nabi ni? Kalau cerita maulud Nabi lahir bila, meninggal, wafat bila, tuan-tuan dah boleh baca seorang dah di rumah, dengar tiap-tiap tahun dah. Nak suruh kita mikir sikit, kenapa Nabi kita? Ibu bapa sekalian, Nabi ni agaknya apa maksud dia? Apakah maksud Nabi? Ma makna
An-Nabi, apakah maknanya kalimah Nabi? Nabi tu Nabi. Ada jemaah nak tolong jawab. Siapa-siapa dapat jawab betul ni, saya nak beri RM10. Nak beri betul tuang, PT tak ada, pinjam untuk Bila dulu. Apa maksudnya Nabi? Apa maksud Nabi? Ada dengar ujung-ujung telinga tu, cuba kuat sikit tu. Apa maksud Nabi tu? Tak ada yang nak jawab seramai-ramai dalam masjid kita ni. Kalau begitu saya jawab. Tetapi tuan kena beri RM10 seorang kepada saya agaknya ya. Begini, Nabi. Jangan lupa ni Nabi. Nabi maksudnya man naba'ulahu. An-Nabi, Nabi tu. Maksud dia apa dia? Man. Seseorang. Tak kira siapa, tak kira. Naba'ulahu. Yang diberi berita wahyu oleh Allah kepadanya. Kalau ada satu orang Jibril mari beri wahyu pada dia, itu sahih dah dia wahyu sebelum Nabi Muhammad SAW dah. Kerana Nabi kita penutup sekalian Nabi Rasul dah sebelum tu. Jadi kalau ada orang mari kepadanya Jibril memberi wahyu dari Allah, itulah kita panggil Nabi man naba'ulahu. Dan Nabi ni Allah ramai tuan-tuan, kita mengaji dalam Tauhid 124,000 orang, ramai 124,000 orang. Yang kita tahu 25 orang. Quran kata malam naqsus alai, bakinya kami tidak cerita. Cuma budak-budak sekolah mengaji universiti, ambillah komparatif muqaranah tu adian, kaji teks, kajinya Holy Scriptures. Kitab-kitab lain, terjumpalah dia. Dalam Old Testament, nabinya Habakuk, nabinya Yul, nabinya Ezra, nabinya Daniel, nabinya Ezekiel. Tahulah sikit. Dua tiga orang tu dapat tahulah sikit dengan sebab mengajar. Tetapi jumlah semuanya 124,000. Quran kata malam naqsus alai, bakinya yang banyak kami tidak cerita. Yang awak tahu 25 orang, itulah. Ni kita panggil Nabi. Penghulunya, sayyidnya, sayyidul anbiya, penghulu sekalian Nabi hak ramai tu. Wal mursalin, dan rasul-rasul tu pula 313 orang daripada 124,000 orang tu. Sayyidina wa habibina al-Mustafa Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad. Sebab itu pernah tak ibu bapa sekalian dengar hadis ni? Hadis ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Syama'ilul Muhammadiyah. Imam Tirmizi pun ada sebut juga dengan lafaz berbeza sikit. Apa dia? Pada hari wafatnya baginda sallallahu alaihi wasallam, uban Nabi, kata sahabat tidak lebih dari 20 helai. Cuba dengar tu. Ada hadis yang sampai kepada kita sampai malam ni 1500 tahun dah Nabi wafat. Kita orang Islam sampai tahu jumlah uban Nabi tidak lebih 20 helai. Sudahlah tahu berapa jumlah. Tahu pula kat mana uban itu. Dalam hadis, dekat mana uban 20 helai itu, Ustaz? Hadis sebut di kepala. Nabi sebut kepala. Tu yang ada hadis lain kata uban aku ni sebab baca surah Hud, surah Kiamat, surah Waqiah. Ni hadis yang sudah kita maklum dah.
Jadi sudahlah kita tahu berapa jumlah helai ubang Nabi. Kita tahu pula kat mana 20 helai tu. Di mana? Hadis sebut kepala. Lagi lehyah. Apa dia lehyah? Ni jambang ni tuan. Di lehyah jambang Nabi ni ada ubang? Ada. Kemudian di anfaqah. Apa di bawah bibi ni, atas dagu ni, anfaqah ni, macam hel amir tu di bawah. Di kepala, di lehyah, di anfaqah. Ibu bapa sekalian, saya nak tanya. Tokoh atas dunia ni siapa kita kagum? Siapa? Tuang sebutlah. Sekian orang. Saya kagum korang. Saya ustaz tak ada kagum korang lain. Saya kagum diri sendiri. Terpulanglah. Agaknya tokoh kita kagum. Kita tahu tak sampai bilangan uban dia. Tuang kagum siapa? Karl Marx. Pendiri ideologi dan ism komunis, free thinker, mulhid. Walaupun dalam Quran cerita komunis ni lama dah. Cuma sejarah peradaban dunia terima Karl Marx itulah pendirinya. Tak apalah. Dikarang pula kitab suci bagi pegangan komunis Das Kapital itu. Orang kagum pada Karl Marx. Kita tengok apa dia buat. Saya belajar pemikiran Karl Marx. Saya beri nama anak-anak saya pun macam Karl Marx. Lorong nak pergi ke rumah saya tu lorong Karl Marx. Saya belajar di universiti fakulti pun Karl Marx. Saya kaji ism dan juga rukun tiang bagi fahamannya komunis dan doktrin serta sakramennya, ritualnya. Ni orang kagum kepada satu-satu tokoh. Dia kaji, dia amati betul. Agaknya ada tak orang kagum pada Karl Marx? Tahu pada hari meninggalnya Karl Marx berapa helai ubangnya Karl Marx? Tak ada. Siapa lagi tuan kagum? Sebutlah. Orang main silat, contoh macam tuan-tuan saya ni tak, silat gayung laku. Maha Guru Datuk Mio Abdul Rahman tu. Maaflah orang-orang silap ramah di dalam ni agaknya. Kita kagum. Siapa baju pun nak pakai hak cara Datuk Mio tu. Kerana walaupun lambang beza sikit nak pakai hak cara tu juga. Cara lama tu. Ada tak orang tahu sedetail macam kita baca hadis riwayat Imam Tirmizi dan Sahih Bukhari itu berapa helai uban, kat mana letak? Ni nak kata beza tuan. Nabi SAW beza. Tidak ada satu tokoh atas dunia diperhati, dicermati, diikut, ditelek betul-betul sebagaimana Rasulullah SAW. Tu yang sampai kepada kita. Ni cara tidur Nabi, cara berjalan Nabi, cara bercakap Nabi, cara Nabi muamalah, dipanggil orang macam mana Nabi buat pun kita nak ikut juga. Kita baca dalam Syama'il tu. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipanggil orang, baginda akan berpaling seluruh tubuh. Saya buat contoh. Tak ada penceramah macam saya ni buat contoh. Saya seorang je. Nabi bila dipanggil, Nabi paling guana ibu bapa sekalian, paling seluruh tubuh. Paling seluruh tubuh. Cuba bayang. Yang kita siapa tahu sedetail itu menunjukkan apa? Nabi ni diperhati, diambil berat, ditelik sungguh-sungguh oleh sahabat. Tak ada tokoh begini, tak ada tuan. Apabila baginda bercakap, suara Nabi tak tinggi, tidak perlahan. Sederhana. Kalau perlu Nabi ulang sebanyak 3 kali. Perkataan Nabi ringkas tetapi sampai maksudnya.
Dan semua perkataan Nabi sedap didengar orang dengar. Dan baginda bercakap mengikut level orang yang bercakap dengan Nabi. Kalau orang hak mari bercakap dengan Nabi tu cerdik pandai, very high level education, orang cerdik, rekaknya cerdik sangat lah ni. Di rumah dia tu nampak akademik, ahli akademik, CJ banyak di dinding, CJ Darul Sifat, CJ BM Julai, rating tahun, banyak. Cerdik. Nabi bercakap cara cerdik orang tu juga. Dah kalau bercakap dengan Nabi tu budak-budak, kanak-kanak, tidakkah ada hadis kanak-kanak menangis? Nabi tanya, sebab apa menangis? Budak ni kata, mati burung saya Rasulullah. Dia bela burung. Macam tuang-tuang ni kan ada bela burung di rumah kan. Burung titir, burung kuku Jawa, serindik dada merah. Agak saya lah. Lepas tuang ni bukan masa nak bela burung dah. Lepas belaka. Balik malam ni, lepas semua sekali. Hak lain kami boleh terima mengajar malam ni ustaz. Hak suruh lepas burung tu berat sikit hati tuan-tuan kata tak apalah. Nabi ada satu budak menangis kerana burungnya mati. Okey. Cuba tengok cara Nabi bercakap dalam hadis tu. Nabi bercakap cara budak. Cerdik pandai bercakap Nabi bercakap cara cerdik pandai. Orang Badui hak kasar, tak ada bahasa, tak ada adab muamalah dengan Nabi layang caranya. Allahu Akbar. Ya. Hebat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hebat tuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang sampai kepada kita. Hadis yang kita belajar nak ikut Nabi. Ambil air semayang macam Nabi. Sehingga kan air wuduk Nabi tidak sempat jatuh ke bumi, disambut sahabat. Disambut. Tidakkah kita fikir bila baca hadis ni, bagaimana Nabi ni siapa begini sekali sahabat ambil berat ni. Tidakkah kita terfikir? Ni mustahak belajar hadis begitulah. Timbul rasa ghirah, dia panggil. Ghirah, terasa tersangat gairah nak kenal Nabi, nak ikut Nabi. Saya ingat Nabi SAW selepas keluar dari Taif, lepas pada wafat pak saudara dengan isteri Nabi, yang mana tahun itu dikenang dalam sirah sebagai Amul Huzni lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahun Nabi bersedih Nabi sebab meninggal dah tonggak dakwah Nabi, isteri dan pak saudaranya. Seorang Islam, seorang tak sempat masuk Islam. Menangis Nabi. Meninggal pula dalam tempoh dekat. Satu riwayat kata selang 3 hari. Selang 3 hari meninggal pula pak saudara. Ada kata meninggal Khadijah dulu, tak usah kira lah. Ada riwayat lain kata selang sebulan. Makna sebulan dengan 3 hari ni tak lama lah tuan. Tak lama. Baca surat khabar 2 tahun sudah. Allah yarham Wan Yahya dan isterinya. Allah yarham Wan Yahya dan isterinya. Meninggal pada hari yang sama, di hospital yang sama. Itu siapa masuk surat khabar tu. Cinta siapa ke mati suami isteri ni. Dah ustaz tahu macam mana detail sangat ni. Orang kampung saya Wan Yahya tu yang masuk surat khabar tu. Meninggal siangnya, petang karang meninggal pula isteri dia. Jadi dalam tempoh dekat Nabi kehilangan apa dia? Isteri, kemudian pak saudara. Sama ada riwayat kata 3 hari atau sebulan dekat. Itu yang membawa Nabi keluar dari Taif. Kerana orang Mekah sudah berani ancam Nabi, sudah berani pegang dah tubuh badan Nabi ni.
Dah berani dah. Nabi keluar pergi ke mana? Taif. Nabi dakwah di Taif, orang Taif dapat maklumat awal. Kalau mari orang ni jangan layan, orang gila, orang jahat, ahli sihir tempat kami. Kalau boleh bunuh, ambak keluar, jangan beri duduk dengan kamu. Tu yang Nabi riwayat kata direjam hatta budak-budak kecil diupah, pelekong batu ke dia ni sampai berdarah. Berdarah macam mana? Mengalir sampai ke kaki. Pecah kepala, mengalir sampai ke kaki. Nabi keluar dari Taif, berlindung dalam kebun kurma milik orang Nasrani. Tukang jaga kebun orang Nasrani juga. Pekerja kebun tu orang Nasrani juga. Namanya Adas. Kita baca dalam sirah disebut namanya Adas. Dia tengok dua beranak Nabi dengan anak angkatnya Zaid bin Harisah berdarah, cedera sekali, berlari keluar ketakutan. Orang nak bunuh. Lari. Zaid lah, sehingga ada riwayat kata Nabi buat tu lingkungan tu ketakutan Zaid. Kesiang dia tengok dua beranak ni cedera, berdarah, mengalir darah dari kepala sampai kaki. Maka dia petik segugus anggur, dia beri pada Nabi. Dia kata, makanlah tuan, makanlah sikit. Maka Nabi pun ambil. Ni ada orang tanya ni, macam mana Nabi makan juga anggur tu? Kan kebun orang, hak tukang beri tu tukang jaga saja. Ni kena belajar sirah tu. Dulu orang Arab bila kerja jaga kambing saya, jaga kebun saya, dia ada sistem upah dia. Sistem upah dia. Upah dia gini, awak jaga berapa ekor kambing saya? 40 ekor. Hak 2 ekor tu awak punya. Bukan 2 ekor tu hasil dia, susu dia ke apa, terpulang awak. Awak jaga kebun kurma saya 100 pokok ya, 10 pokok ni awak itu pulang awak lah nak buat guana. Jangan usik yang lain. Begitulah dia petik seguguh anggur upahnya. Dia beri pada Nabi. Maka Nabi ambil, Nabi baca Bismillah, Nabi makan. Nasrani ni dengar Bismillah dengan nama Allah, dia tanya Nabi, apa yang awak baca tadi tu? Nabi pun tanya, awak agama apa? Jawab, aku ni Nasrani. Bila sebut Nasrani, Nabi kata apa? Isa bin Maryam dengan aku adalah saudara yang dekat sangat. Kajian terhadap hadis Nabi ni, cara Nabi dakwah, dibuat kajian oleh ulama hadis. Rupanya nak dakwah ni, dia kena tengok orang yang kita nak dakwah macam mana orang ni. Dakwah ni sama je, tuan ajak orang kepada Allah, cegah daripada buatnya kemungkaran. Tetapi manhaj ataupun metod cara nak dakwah kena tengok juga, study juga. Orang kampung ni begini keadaannya, dan nak buat macam mana? Kita hantarlah tok guru menikah dulu dengan orang kampung ni, baru mudah nak. Contohnya orang ni pula, orang ni suka sangat belaga ayam. Sebab tu tok guru pondok dulu ada ayam belaga. Ada tuan. Ada kan, kita dengar ada ya? Ada. Burung titik ada. Ada. Dah tok guru guana ada ayam belaga dah. Ni dakwah. Cara dia dakwah. Cara dia dakwah. Habis dah kuliah kita tuan dia. Habis dah kuliah kita. Ni cara dakwah juga. Habis kuliah kena berhenti terus. Kalau sambung lagi, cedera parah jemaah kita hak baru nak masuk masjid ni. Jadi akan datang kita sambung pula tu. Terhenti, tergantung begitu. Biarlah. Ni nak ambil semangat.
Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan selamat berkat kita ibu bapa sekalian. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.